Berita Al-Hijrah 6 Muharram 15 Ogos, vaksinasi meningkat, lagi kemudahan diumum kerajaan. Juga konflik politik negara, spekulasi dijangka terjawab esok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Jenazah salah seorang daripada 4 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang maut dalam kejadian tembak Jumaat lalu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu Siniawan, Sarawak. Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli, 29 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Pusat Jantung Sarawak PJS Kota Samarahan pada hari kejadian. Ibu bapa Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas berharap roh anaknya dicucuri rahmat dan diberikan ganjaran syurga atas pengorbanan dan perjuangannya. Bapanya yang juga seorang bekas tentera redha dengan ketentuan ilahi itu. Saya pun bekas tentera, saya pun berasa bangga anak saya pun kira mati syahid dah. Perjuangan mati syahid. Benda tu dah dari dulu dah kita pun dah biasa menghadapi benda-benda macam tu, lebih teruk daripada tu lagi lah kan. Alhamdulillah Allah SWT pun dengan ni mengambil dia cara kira mati syahid lah. Saya anggap anak saya sebagai mati syahid. Bagi isteri Allahyarham Shima Mustafa, pemergian suaminya itu akan diingati sebagai salah seorang wira negara. Kami isteri saya, kami rasa saya bukannya. Saya bukannya. Tapi bila kami dah dengar namanya disebut, kami reda. Reda. Sebab punya hero dekat kem. Punya hero di Sotri. Punya hero. Punya kuat. Jenazah Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Siniawan Seberang, Bau, jam 10.30 pagi tadi. Allahyarham antara 4 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terkorban dalam insiden tembakan di Kem Skuadron TUDM Kota Samarahan Jumaat lalu. Berkahwin pada 2014, Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 3 orang cahaya mata berusia antara 2 bulan hingga 3 tahun. Kerajaan hari ini mengumumkan kemudahan dalam sektor perdagangan dan pengedaran. Kali ini melibatkan 11 aktiviti ekonomi yang akan dibenarkan kembali beroperasi dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula esok. Bagaimanapun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, individu yang ingin memanfaatkan kemudahan tersebut mestilah sudah menerima vaksinasi lengkap. Dalam kenyataannya hari ini, Tan Sri Muhyiddin berkata pelanggan yang ingin memanfaatkan kemudahan 11 aktiviti ekonomi itu haruslah lengkap 2 dos vaksinasi bagi vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac, iaitu selepas hari ke-14 dari tarikh menerima suntikan kedua. Manakala bagi penerima 1 dos Johnson & Johnson dan CanSino, mereka perlu pastikan kemudahan ini dimanfaatkan selepas 28 hari daripada tarikh suntikan. Menerusi kenyataan media yang disiarkan hari ini, 11 jenis aktiviti ekonomi yang akan dibenarkan kembali beroperasi di dalam fasa 1 ialah kedai cuci kereta, kedai elektrik dan elektronik, kedai barangan rumah dan peralatan dapur, kedai perabot, kedai peralatan sukan dan kedai aksesori kereta. Turut dibenarkan pusat pengedaran dan jualan kereta, pasar pagi dan pasar tani sahaja, kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai barang kemas dan kedai gunting rambut serta pusat atau salon kecantikan. Bagaimanapun, tegas Perdana Menteri, bagi kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai barang kemas serta kedai gunting rambut dan pusat atau salon kecantikan, ada prosedur operasi standard SOP kesihatan tambahan yang mesti dipatuhi seperti memakai sarung tangan, menghadkan masa urusan antara pekerja dan pelanggan serta tidak membenarkan penggunaan fitting room. Tambahnya, pemilik premis yang tersenarai dalam perniagaan boleh beroperasi semula ini juga perlu memastikan pelanggan yang memasuki premis
mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 bagi membuktikan individu tersebut telah menerima vaksinasi lengkap. Jelas Tan Sri Muhyiddin, kerajaan melihat amat penting untuk sektor ekonomi kembali dibuka secara berperingkat kerana jika tidak dimulakan sekarang, kesannya terutama terhadap pengusaha perniagaan dan pekerja-pekerja mereka akan semakin parah. Buat masa ini, negeri yang masih berada pada fasa 1 PPN adalah Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Putrajaya. Dan petang tadi dalam catatan di Facebooknya, Tan Sri Muhyiddin menyifatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK menunjukkan perkembangan awal positif apabila terdapat penurunan bilangan kes kategori 3 hingga 5 di 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Sarawak dan Selangor selain 3 wilayah persekutuan iaitu Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin berkata data KKM menunjukkan liputan dos lengkap vaksin COVID-19 bagi populasi dewasa 18 tahun dan ke atas bagi negeri dan wilayah-wilayah persekutuan berkenaan telah melebihi 40%. Malah buat pertama kalinya, jelas Perdana Menteri, tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 yang dilaporkan di Labuan semalam. Data oleh Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC bagi hospital juga menunjukkan situasi di Jabatan Kecemasan di Lembah Kelang bertambah baik. Jelas Perdana Menteri purata pesakit yang menunggu di Jabatan Kecemasan untuk ditempatkan ke ward pesakit bagi hospital KKM di negeri-negeri Lembah Kelang juga telah turun. Beliau memberi contoh pada 31 Julai, purata sehari pesakit yang menunggu di Jabatan Kecemasan adalah 909 orang, namun angka itu turun kepada 239 orang dalam tempoh tidak sampai 2 minggu. Perdana Menteri turut berharap trend penurunan sama dapat diteruskan selain mengurangkan beban kes COVID-19 yang serius. Ia juga bagi meredakan kemasukan pesakit ke unit rawatan rapi ICU yang memerlukan rawatan lebih rumit dan memakan tempoh lebih panjang berbanding di ward biasa. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pula hari ini meletakkan syarat kepada syarikat-syarikat supaya ujian pantas RTK antigen yang diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dilaksanakan ke atas pekerja yang hadir ke premis. Pelaksanaannya itu boleh dilakukan melalui kaedah ujian kendiri atau di fasiliti kesihatan setiap 2 minggu. Menurut MITI, arahan itu adalah tambahan kepada prosedur operasi standard SOP sedia ada sebagai langkah lebih proaktif mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Dalam kenyataannya hari ini, MITI memaklumkan SOP asas seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan lain-lain masih terpakai dan wajib dilaksanakan di premis syarikat. Menurut MITI lagi, kerajaan ingin mengingatkan kewajipan syarikat-syarikat untuk mematuhi SOP sepenuhnya dan kegagalan mematuhinya adalah kesalahan undang-undang yang boleh dikenakan tindakan perundangan termasuk kompaun atau penutupan operasi syarikat untuk tempoh tertentu. Syarikat juga perlu mengisytihar kadar vaksinasi lengkap pekerja yang sebenar di Sistem Pengurusan Pintar COVID-19 CIMS 3.0 dan selepas pengisytiharan, syarikat boleh secara terus memuat turun surat kelulusan beroperasi yang baharu. Pakar Kesihatan Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Am Hospital Kasih Cyberjaya Dr. Hanafiah Bashirun mengakui kes COVID-19 yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dalam kalangan warga emas turun antara 10 hingga 20% kebelakangan ini. Trend itu katanya didorong permulaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang mula menunjukkan tanda-tanda awal keberkesanannya. Beliau berkata meskipun secara umumnya kes kemasukan pesakit baru COVID-19 golongan tersebut hampir sama, namun tahap jangkitan serius iaitu kategori 4 dan 5 didapati berkurangan. Sejak beberapa minggu yang lepas, kita dapati terdapat banyak pengurangan pesakit warga emas yang dimasukkan ke ward ICU. So oleh itu, ini berkemungkinan besar daripada kejayaan pemberian vaksin yang kita mulakan pada fasa kedua
di mana kita target warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah komorbid untuk diberikan vaksin. So tujuan pemberian vaksin ini adalah untuk memastikan mereka yang dijangkiti tidak seteruk sebelum ini, di mana itu mengurangkan risiko komplikasi akibat daripada jangkitan COVID-19. So oleh itu digalakkan lebih ramai lagi warga emas dan juga terutamanya mereka yang ada masalah komorbid untuk datang dan juga turut serta di dalam program pemberian vaksin. Selain itu, Dr. Hanafiah berkata golongan bukan warga emas yang mempunyai masalah komorbid dan juga obes, mereka diminta tampil mendapatkan imunisasi dengan segera. Katanya, usaha dan kerjasama semua pihak itu mampu mencapai imuniti kelompok dalam masa terdekat sekaligus mengurangkan risiko jangkitan serta kadar komplikasi sekiranya dijangkiti COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka membuat satu pengumuman khas esok. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof hari ini. Memetik bernama Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata akan ada pengumuman oleh Tan Sri Muhyiddin dan orang ramai diharap menunggu sebarang perkembangan esok. Datuk Seri Muhammad Rizwan bercakap kepada media selepas mesyuarat khas Parti Bersatu di Publika Jalan Duta Mas Ibu Negara hari ini. Bernama melaporkan mesyuarat dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden parti itu sendiri. Antara yang hadir dalam mesyuarat jam 9 pagi itu adalah Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan ahli majlis pimpinan tertinggi lain antaranya Datuk Seri Mustafa Muhammad, Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Zuraida Kamarudin dan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Turut kelihatan ahli Parlimen Bebas Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Usaha media mendapatkan reaksi Perdana Menteri gagal. Malah pemimpin Parti Bersatu lain juga enggan mengulas. Selepas ini, petugas sayu ke bumi jenazah bayi mangsa COVID-19. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM sayu ketika menguruskan jenazah bayi perempuan berusia 6 bulan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Lieutenant PA Muhammad Syukri Syuib berkata dia menjadi individu bertanggungjawab memangku jenazah bayi itu sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Cegar Jitra jam 11 pagi tadi. Sepanjang pengalaman menguruskan jenazah pesakit COVID-19, Muhammad Syukri berkata mengurus jenazah bayi kali ini paling tidak dapat dilupakan kerana sepanjang tempoh itu hatinya sayu dan sebak. Jelasnya ketika memangku jasad bayi berkenaan yang diletakkan dalam polybag, hujan renyai melanda kawasan perkuburan. Dengan berpakaian lengkap peralatan perlindungan peribadi PPE, dia bersama sepasukan anggota terpaksa menyempurnakan pengebumian jenazah bayi berkenaan tanpa kehadiran keluarganya. Ibu bayi berkenaan berusia 20-an masih ditahan di ward kerana positif COVID-19 manakala bapanya sedang dikuarantin. Katanya mereka hanya menghubungi ibu bapa bayi itu selepas pengebumian jenazah selesai kerana tidak dapat membuat video secara langsung disebabkan hujan lebat. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun didera ibu serta teman lelakinya. Mangsa dipercayai dipukul menggunakan tangan dan tali pinggang hingga menyebabkan kecederaan di badan dan kepala. Mangsa diselamatkan bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak D11, Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Melaka malam semalam hasil aduan orang awam. Dia dipercayai dipukul menggunakan tangan dan tali pinggang oleh ibunya dan teman lelaki wanita berkenaan. Mangsa adalah anak sulung dan mempunyai seorang adik perempuan berusia setahun, namun bayi tersebut tidak mengalami kecederaan. Kanak-kanak tersebut dimasukkan ke wad kanak-kanak di Hospital Melaka bagi menerima rawatan lanjut. Ibu mangsa 30 tahun dan teman lelakinya berusia 38 tahun direman 7 hari bermula hari ini. Caj pengurusan jenazah pesakit COVID-19 sehingga mencecah ribuan ringgit adalah tidak wajar. Lebih-lebih lagi ketika ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, kerajaan telah berunding dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri berhubung isu berkenaan. Malah ia akan diselesaikan segera.
dan pihak hospitalnya tidak mengenakan pihak-pihak kerajaan, agensi kerajaan tidak mengenakan kewajipan untuk ambil daripada orang-orang ni kalau mereka ada sumber yang tertentu untuk menguruskan jenazah COVID ini, mereka boleh buat mengikut kemampuan sendirilah. Tapi apapun saya nak sebut, isu ini dalam tindakan dan perhatian kerajaan dan kita telah berunding dengan pihak-pihak berkuasa agama negeri ini supaya polemik ini diselesaikan segera. Katanya adalah lumrah bagi kos pengurusan jenazah berisiko tinggi seperti HIV dan COVID-19 lebih tinggi berbanding jenazah biasa. Namun jika ia mencecah ribuan ringgit hanya untuk proses tayamum sahaja, ia tidak munasabah. Media sebelum ini melaporkan bayaran pengurusan jenazah pesakit COVID-19 di Kelantan antara RM1,300 hingga RM1,800 disifatkan melampau sehingga menekan keluarga golongan kurang berkemampuan. Bayaran itu pula bukan kos keseluruhan sehingga pengembumian. Sebaliknya hanya membabitkan urusan memandikan jenazah menggunakan kaedah tayamum sebelum dikafankan sahaja. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian Food Bank Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Gajah, Kota Baru hari ini. Batalion 3 Pasukan Gerak Am PGA Bidor sedia menawarkan fasilitinya sebagai pusat pemberian vaksin PPV khusus buat masyarakat orang asli. Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA Bidor, Superintendent Azhar Hashim memberitahu pihaknya sedia membantu usaha mempergiat program outreach vaksinasi orang asli bagi mencapai sasaran imuniti kelompok pada kadar segera. Menurut Superintendent Azhar, dengan jumlah masyarakat orang asli di daerah Batang Padang seramai 36,000 orang dan merupakan paling ramai di Malaysia, perlu ada bantuan fasiliti dan perkhidmatan berkaitan bagi memastikan masyarakat itu tidak tercicir daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Saya mengalu-alukan dan kita boleh bekerjasama rapatlah agar proses vaksinasi ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin dan masyarakat sekitarnya di dalam daerah Batang Padang ni terutama melibatkan OA ni, orang asli ni yang mana kita sedia maklum saya dipahamkan di daerah Batang Padang ni merupakan orang asli yang teramai lah di dalam Malaysia ni. Jadi boleh maknanya menggunakan fasiliti yang sedia ada di dalam kamp ni untuk kita menerima mereka untuk divaksinasi di sini. Ya. Melihat kepada kelancaran proses pemberian vaksin kepada ahli keluarga batalion terbabit, katanya beliau yakin langkah yang sama boleh diberikan kepada masyarakat orang asli di daerah terbabit pada masa sama menjadikan dorongan kepada masyarakat orang asli di daerah Batang Padang untuk mendapatkan vaksin. Sehingga 25 Julai lalu, seramai 2,181 orang asli di Perak telah menerima vaksin dos pertama, manakala 1,337 sudah melengkapkan kedua-dua dos. Superintendent Azhar ditemui pada program suntikan vaksin COVID-19 dos kedua ahli keluarga Batalion 3 Pasukan Gerakan Am Bidor di Mes Pegawai Kanan Batalion 3 PGA Bidor. Seramai 396 ahli keluarga daripada 240 keluarga batalion terbabit atau lebih dikenali sebagai Senoi Perak menerima suntikan vaksin dos kedua mereka hari ini. Seramai 518 anggota PGA pula sudah menerima vaksinasi lengkap termasuk anggota yang terbabit dalam OP COVID dan OP Benteng. Seorang pengusaha tanaman cili fertigasi di Kampung Cempaka Kuantan merayu pihak berkaitan membantunya memasarkan hasil tanaman beliau. Muhammad Sofian Abdul Wahid, 49 tahun berkata, sejak mengusahakan kebun cili itu kira-kira setahun lalu, belum pernah beliau menerima bantuan daripada mana-mana pihak, lebih-lebih lagi ketika negara dilanda pandemik. Menurut Muhammad Sofian atau lebih dikenali dengan panggilan Pak De, beliau menggunakan modalnya sendiri sejak dia mengusahakan kebun cili tersebut. Ujarnya, kaedah penanaman cili jenis bara F1 ini juga dilakukan dengan berbekalkan pengalaman yang beliau peroleh ketika berada di Australia sekitar 2 tahun lalu. So sekarang ni Pak De mengharapkan dapatlah bantuan daripada kerajaan negeri ataupun khususnya pertanian lah. Datang perwakilan daripada pihak mana-mana. So Pak De dapat untuk meneruskan generasi pertanian ni dan menjadi tauladan pada orang kampung. So Pak De harap pertanian hantarlah wakil. Datanglah ke sini dan buat pemantauan dan bantulah Pak De.
Walaupun pernah mencuba mendapatkan bantuan Jabatan Pertanian Negeri Pahang, namun disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini, beliau dimaklumkan pegawai yang bertanggungjawab diarah hanya bekerja dari rumah sekaligus merencatkan hasratnya itu. Sistem fertigasi kebun cili berkeluasan 0.8 hektar ini direka beliau sendiri dan menelan belanja kira-kira RM20,000. Beliau akui pelaksanaan PKP yang berterusan sejak tahun lalu meninggalkan banyak kesan sekaligus menjejaskan proses penjualan dan penghantaran bekalan kepada pelanggan. Beliau bagaimanapun tetap merancang menambah tanaman cili bara F1 ini di kebun miliknya ini andai menerima bantuan daripada agensi berkaitan. Selepas ini, kuota harian ibadah umrah ditambah. Arab Saudi akan menggandakan bilangan jemaah umrah harian yang menunaikan ibadah itu di Tanah Suci Mekah. Menurut Kementerian Haji dan Umrahnya, ketika ini 60,000 jemaah dalam dan luar negara itu dibenar menunaikan umrah. Namun angka itu akan ditingkatkan kepada 90,000 hingga 120,000 tidak lama lagi. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Kementerian itu Abdul Aziz Wazan. Arab Saudi sebelum ini mengumumkan pembukaan pintu antarabangsanya bagi jemaah umrah berkuat kuasa Selasa 1 Muharram lalu. Sejak Jumaat lalu, beberapa jemaah luar telah memasuki Arab Saudi bagi tujuan ibadah itu antaranya dari Nigeria. Negara itu menganggarkan akan menerima kira-kira 2 juta jemaah sebulan. Antara syarat yang dikenakan adalah jemaah di bawah usia 18 tahun tidak dibenarkan menunaikan umrah. Jemaah telah lengkap divaksinasi dan perlu mendaftar melalui aplikasi yang ditetapkan. Terkini gempa bumi di Haiti, angka korban akibat gegaran kuat berskala 7.2 Richter itu kini melebihi 300 orang. Memetik Al Jazeera, lebih 1,800 orang cedera akibat bencana alam itu. Ratusan kediaman musnah susulan gempa bumi ini. Beberapa minit selepas gegaran kuat, penduduk setempat dilihat keluar ke jalan raya untuk mencari perlindungan selain membantu mangsa yang terperangkap di bawah timbunan runtuhan. Banyak kediaman, hotel dan struktur binaan runtuh menyembah bumi ekoran gempa kuat ini. Gegaran turut mengakibatkan tanah runtuh yang sekaligus menyukarkan akses bantuan ke kawasan yang padat dengan penduduk. Situasi pasca gempa bumi dijangka memburukkan lagi keadaan di Haiti apabila ribut tropika Grace dijangka membadai negara ini esok. Sekurang-kurangnya 20 maut dalam letupan membabitkan truk membawa bahan bakar di Akkar, utara Lubnan. Menurut Palang Merah, lebih 100 individu cedera. Kejadian dikatakan berlaku di kawasan Tlil di Akkar. Ambulans dan agensi penguatkuasaan undang-undang dikejarkan ke lokasi bagi membantu menghantar mangsa ke hospital. Lubnan yang dilanda krisis ekonomi terburuk di dunia sejak tahun 1850. Menurut Bank Dunia mengalami kekurangan bahan bakar selama berbulan-bulan. Tentera Lubnan semalam berkata pihaknya merampas ribuan liter petrol dan diesel yang disimpan pengedar di seluruh negara. Kanada mewajibkan semua kaki tangan kerajaan dan penumpang kereta api, kapal terbang dan kapal laut mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebagai langkah pencegahan susulan penularan varian Delta. Menteri Persekutuan Dominique LeBlanc berkata suntikan vaksin adalah cara terbaik untuk menamatkan penularan pandemik itu. Beliau mahu kaki tangan awam mematuhi peraturan mandatori ini. Tarikh akhir untuk inokulasi terhadap kira-kira 300,000 kaki tangan awam di negara itu akan diumumkan pada minggu depan. LeBlanc berkata arahan mewajibkan suntikan vaksin itu bertujuan membantu Kanada mencapai tahap minimum liputan diperlukan bagi membolehkan pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi dan memastikan ia melindungi ribuan pekerja. Katanya, kewajipan suntikan vaksin dalam sektor pengangkutan akan dilaksanakan akhir Oktober. Menteri Pengangkutan Omar Al-Gabra menjelaskan kewajipan itu merangkumi semua penumpang kapal terbang, mereka yang menggunakan kereta api untuk merentas negeri termasuk kapal pesiaran.
syarikat penerbangan Air Canada berkata pihaknya mengalu-alukan peraturan itu dengan menyifatkan ia sebagai langkah melindungi nyawa pekerja, penumpang dan rakyat Kanada. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Tetapi jangan lupa sebentar lagi jam 8.45 saksikan siaran langsung Globe Al-Hijrah bersama penyampai Zaim Zamani yang akan merungkai konflik di Afghanistan yang belum berkesudahan. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.